يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق يا أهل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفا أورات قلب المبنى كيف صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء المرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Adapun kemudian daripada itu, saudara. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada khutbah kita adalah, nah, dia panggil adapun kemudian daripada itu dia panggil faslul khitab. Nah, perceraian percakapan. Nah, namanya amma ba'du ni ialah kalimatun intiqal, dia panggil kalimah nak pindah min uslubin ila uslubin akhar, daripada uslub cakapan yang sebelum ni kepada uslub cakapan yang lain pula. Yang ni uslub cakapan yang sebelum ni dia panggil khutbah kita. Tu. Ini pula nak menyatakan panggil muqaddimah bagi syarah bagi kita ni lah. Yang ni nak menyatakan perkara yang ba'ith, perkara yang membangkitkan bagi syarahnya, nak mensyarahkan kematan Baqaratil Amani ni kerana apa? Itu. Maka tu orang panggil jawab bagi adapun, maka tatak kala adalah. Tu adalah ni orang panggil terjemah daripada kanatam lah. Maka tatak kala adalah pada tahun 1335. Yang ni Hijriah lah ni. 1335. Tidak duduk lama mana juga ni dah. Ini 1400 tahun lebih dah. 1335 Hijriah.
Tak kala adalah pada tahun 1335 Hijriah maknanya. Tu timbul hasil pada tahun tersebut tu oleh menuntuti. Minta, mana salah ni mana minta, telah menuntuti daripada hamba. Min zaidah pada maf'ul menuntuti itulah. Menuntuti maknanya kepada hamba, akan hamba. Siapa menuntuti tu Pak bagi menuntuti oleh setengah-setengah saudara Aifiddin. Okey semua dak lah setengah-setengah. Siapa ni? Setengah saudara di sini. Setengah saudara di sini kena kepada orang Kedah yang bernama Haji Muhammad Nur Tuk Bira. Tu. Dan Tuan Guru Bendang Jelapah. Ini dhabit ni. Jadi setengah-setengah saudara sini kena kepada orang Kedah yang bernama Haji Muhammad Nur Tuk Bira dan Guru Bendang Jelapah. Tu dua orang lah. Jadi setengah saudara sini artinya dua orang. Iaitu Tok Guru Haji Muhammad Nur Tuk Bira dan Guru Bendang Jelapah. Nama berapa Tok Guru Bendang Jelapah ni kena pergi cari cik tengok nama apa. Tok Guru Haji Mak Pau. Sebab kalau Tok Guru Haji Mak Pau tu nanti tu setengah-setengah talabah tu pula kena kepada Tok Guru Haji Mak Pau Bendang Jelapah. Yalah jugalah tu Bendang Jelapah kat ada tin. Jadi Tok Guru Haji Mak Pau lah. Tok Guru Bendang Jelapah ni kena kepada Tok Haji Mak Pau Bendang Jelapah. Tapi nantinya setengah-setengah talabah hok membahas tu pun Tok Guru Haji Mak Pau Bendang Jelapah kak. Dia hok minta hati bahas pula lah. Tu menuntuti makna minta daripada hamba, mana kepada hamba akan hamba, maknanya oleh setengah-setengah saudara Aifiddin. Yang adalah hamba ini, itu sifat bagi hamba tu. Yang adalah hamba ni, iaitu Syekh pada Mekah ketika tunya, dhifnya, iaitu tetamu dia. Tu tetamunya, dhif setengah-setengah saudara. Artinya ketika tunya Syekh pada Mekah ni turun di Kedah. Tu mengikut ceritanya dia turun tu nak pergi ziarah pada adik dia lah. Itu Pak Cehing Gajah Mati. Jadi turun ke Kedah. Bila tahu Tok Guru nak mari turun daripada Mekah ke Kedah ni, maka Tok Guru di Kedah antara lainnya Tok Guru Haji Muhammad Nur Tuk Bira dengan Tok Guru Haji Mak Pau Bendang Jelapah ni, minta lah ke Syekh pada Mekah. Minta apa tu maf'ul tsani bagi menuntuti. Minta akan bahawa hamba tulis. Tu hamba tulis bagi setengah daripada kekasihnya setengah-setengah saudara. Kekasih sini kena ke murid-murid lah. Kerana setengah-setengah saudara tadi tu Tok Guru belakang dah tu. Tok Guru Haji Muhammad Nur Tuk Bira pun Tok Guru. Tok Guru Haji Mak Pau Bendang Jelapah pun Tok Guru Bendang Jelapah. Tok Guru belakang aku duduk pondok belakang lah, ada anak murid masing-masing. Jadi Tok Guru ni minta Syekh pada Mekah tulis untuk murid-murid dia. Tu tulis bagi setengah daripada kekasihnya. Kekasih ni kena ke murid lah. Tu panggil ahbab. Ahbab ini Ahbabul Mustafa. Itu ahbab tu mana kekasih lah. Kekasih tu panggil murid lah. Tu kalau kita mengaji tu tak kasih pada guru tu, berat tu orang tu mengaji tak kasih pada tok guru. Maka sebab tu tok guru dia kena kasih ke nak murid kena kasih pada tok guru. Maka dia panggil kekasih. Tu murid tu panggil kekasih. Kekasih bagi setengah-setengah saudara tu. Tulis apa? Tu tulis akan sifat 20. Tu maf'ul bagi tulis tu. Tu tulis akan sifat 20. Mana akan ilmu sifat 20 lah. Okey dak tulis sifat 20 tu tulis sifat 20 tu wujud kita bakom khalah habis kaunuhu mutakalliman juga habis lah 20. Maknanya tulis akan sifat 20 mana? Tulis akan ilmu sifat 20. Dia panggil sifat 20 tu jadi
alam. Nah, jadi isi alam dah. Jadi orang panggil nama bagi satu mata pelajaran. Bukankah hendak dengan diri sifat 20 tu benar tu? Okey. Kalau tulis sifat 20 tak ada duk payah. Kekasih-kekasih tu boleh tulis. Kata setengah-setengah saudara, tak payah dak harap kau Syekh pada tulis. Budak-budak pondok boleh tulis. Wujud kita bakal orang lawa habis kau nur mutakaliman cukup sifat 20 nak tulis apa? Tu. Artinya minta tulis ilmu usuluddin. Gitu tu jadi Tok Guru Haji Mak Pauh dengan Tok Guru Haji Muhammad Nur Tok Bira tadi tu minta Syekh pada tulis ilmu tauhid, tulis ilmu usuluddin, tulis kitab cara tentang aqaidul iman ni kepada murid-murid dia di pondok. Tu. Tak kala tu maka dengan taufik Tuhan, tu lagu tu lah orang dekat dengan Tuhan dia kata maka dengan keilmuanku, dengan PhD yang ada berlimpah ruah pada diriku, aku ni orang akademik, tidak ada itu, maka dengan taufik Tuhan, tu dengan taufik Allah maknanya, segala benda kita boleh buat kerja ni taufik Allah Ta'ala lah. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak adalah yang dapat memberi taufik pada aku ini melainkan Allah. Jadi taufik itu hanya satu patah saja disebut dalam Quran. Ini. Apakah isyarahnya? Isyarahnya kata bahawasanya taufik itu satu nikmat yang sangat susah untuk didapat. Tu payah nak dapat taufik ni. Dan taufik ni banyak. Apa taufik? Khalqul qudrati fil 'abdi 'ala ta'ah. Tuhan jadi kepada hamba tu tu boleh buat taat. Jadi hamba tu boleh buat kerja taat pada Allah Taala tu semata-mata taufik daripada Allah Taala. Tanpa taufik maka tak dapat. Walaupun ada ilmu, walaupun tahu kata perkara tu besar pahala. Walaupun tahu kata benda tu wajib sekalipun. Tapi kalau tak dapat taufik maka tak dapat wak, tak dapat hijau. Jadi nak buat amal, nak buat hijau tu pasti kena dengan taufik Allah Taala. Tu. Lawan bagi taufik tu apa panggil khizlan. Apa khizlan? Khalqul qudrati fil 'abdi 'alal ma'siyati aw 'ala ma la ya'nihi. Itu. Tuhan jadi kepada hamba tu mampu nak buat kerja maksiat atau perkara-perkara yang tidak ada manfaat pada agamanya. Itu dia panggil khizlan. Lawan bagi taufik. Tu. Antara tanda orang yang Allah Taala bagi khizlan, al-khizlanu kullu khizlan. Tu. Orang yang paling khizlan sekali daripada sekalian orang yang paling khizlan. Anta tafarraqa minasyawagil wa alla tatawajjahu ilaih. Orang yang bercerailah diri dia daripada kesibukan dia, tetapi dia tidak gunakan masa kelapangan dia daripada masa sibuk dia tu untuk berhadap pada ibadat kepada Allah. Dia tak guna untuk ngaji, untuk beramal. Tu yang ada masa luas sikit, rehat terus, rehat sungguh-sungguh. Itu tanda kata Allah Taala tak bagi taufik. Maka kerana tu kata Syekh pada maka dengan taufik Tuhan berlakulah, yakni terima berlakulah. Kalau kita kata kitab ni belum lagi ditulis. Belum siap lagi ditulis. Mana tak tulis pun kita depan ni. Baru Syekh pada ni duk tulis. Duk tulis khutbah yang baru. Maka berlaku mana terima berlaku. Ni. Terima berlaku. Itu mana gitu. Terima juga tak berlaku. Sebab apa? Sebab bawah taufik Allah Ta'ala kan. Tu perkara harus, perkara mungkin. Terima berlaku. Itu. Berlakulah mana terima berlakulah qalam hamba. Ini orang panggil balarah yang cakap tu. Kalau kita nak main hukum akal dulu, harus tak? Orang panggil berlaku qalam hamba. Artinya pen Syekh pada tu kat bergerak sendiri. Cak nulis. Harus tak ada akal? Harus tak ada akal? Harus. Tu kata terima berlaku tu. Dah. Tak kalau orang minta agak pen dia pupak, cabut dia poket, tulis sendiri. Terima tak?
Terima berlaku kalau hamba tu lah kata. Tanpa hamba sendiri hak agak tu tulis. Tu hukum akalnya harus. Tu. Pas kalau orang panggil orang tu orang mukmin biasa-biasa panggil maunah. Kalau mukmin taqi orang panggil karamah. Nah, amrun khariqun lil adati yazharu ala yadil wali. Itu panggil karamah. Yazharu ala yadi mukmin taqi. Itu panggil karamah. Jadi berlakulah kolam hamba. Mana kalau kita nak main hukum akal dulu, harus tak maknanya pen kolam ni, mana pen bukan kolam renang tu, bukan. Kolam mana pen hamba, pen pada itu berlaku. Mana jalan sungguh. Terima tak? Terima berlaku. Harus pada akal, bukan mustahil pada akal dah. Walau mustahil pada anda, sah pada akal. Itu orang panggil perkara yang mungkin pada akal. Tapi sini maknanya belarah lah, ni bercakap ni orang panggil. Dia bercakap sini ni majah dia panggil dia ni. Tu majah. Majah apa? Ya ni orang panggil dia tu cakap tu orang panggil atas jalan majah, artinya tidak dengan secara nyata lah. Dia kata kalau hamba ni pakai ambil pen kat tulis dah. Dia kata majah. Tu berlakulah kolam hamba. Maknanya pen dia bergerak sendiri gitu. Tak lah. Artinya dia guna pen dia tu tulis. Tulis itu berapa hari? Di dalam beberapa hari. Tidak duk semeta tu siap lah dah. Ada berapa hari jugalah. Tu dalam beberapa hari. Tak ada menyata berapa hari ni dah. Tak ada royak berapa hari. Di dalam beberapa hari atas beberapa lembar kirtos. Kertas tu lah. Kirtos ni mana kertas. Berlaku tadi tu, takluk pada kata berlaku tu. Berlakulah kolam hamba tadi tu. Bergeraklah maknanya pen hamba tu dalam beberapa hari atas beberapa lembar kertas. Berlaku bergerak pen tadi tu daripada ingatan pelajaran. Mana bukan ambil daripada kitab-kitab dah. Bukan dok rojak kitab-kitab besar dah. Hanya qada apa hak dia ingat. Kenapa? Kerana dia tu tetamu. Artinya dalam musafir lah. Orang musafir ni tak bawa somak tabah yang pikul atas belakang ke hulu ke hilir. Dia tinggal lah orang panggil kitab-kitab di Mekah tu. Turun ke Kedah tu tak bawa kitab. Lepas tu ada yang suruh tulis kat dia pun. Ambil pen tulis. Tulis tu qada hak daripada ingatan pelajaran. Ni hak ilmu sungguh. Tulis kitab tu daripada hak dalam kepala otak. Kita cerak-cerak dah tulis ni. Kalau tak ada kitab depan cerak-cerak dah tulis. Dia boleh. Tu. Hak dia ingat dalam kepala tu dia tulis. Bila tulis maka jadilah daripada berlaku kolam hamba tadi. Situ. Daripada tu orang panggil min li ta'li. Atau min sababiyah. Maka jadilah, siaplah maknanya. Maka jadilah artinya siaplah daripadanya, yakni dengan sebab berlaku kolam hamba tu siap ke apa? Akan risalatan, akan satu risalah. Risalah mana? Yang kecil, yang halus. Tu makna beberapa lembar kertas lah. Berapa lembar kertas yang sedikit tapi mengandungi faedah yang sangat besar. Itu dia panggil risalah. Beberapa lembaran kertas yang sedikit tapi mengandungi faedah yang sangat besar. Maka jadilah, siaplah maknanya. Daripadanya ini dari kerana berlaku kalau hamba tadi itu siaplah akan satu risalah yang kecil. Siap tadi tu. Jadi tu takluk situ tu.
Atau nak takluk pada kata risalah boleh. Nah. Tu. Takluk jadilah molek. Nah, siyak tadi tu atas jalan ikhtisar. Ikhtisar maknanya ringkas, kemah, pendek. Boleh lakulah tu. Ambil daripada perkataan asal khasra tu. Khasra makna raping pinggir yang ramping. Orang-orang tina pinggir ramping panggil khasra. Nah. Kemah. Kalau buruk bucik tu panggil khasra dah tu. Orang panggil khenggo kalau kita kat molek ni barang molek ni khenggo ya. Apa ramping pinggang. Itu. Jadi ikhtisar tu ambil daripada asalnya khasra. Artinya ramping pinggang yang ramping maknanya. Apa kemah. Nak padak kemah comel. Ya belaka tu atas jalan ringkas. Ini boleh tak ikhtisar atas jalan ringkas. Bila lagu tu siap dah tulis ni kak. Dah siap dah tadi dah. Jadi mana siap lah. Siap tu kak Tok Guru Haji Ahmad ni. Nah. Wagi jumpa kepada Pak Tih Mat Hasan Kampung Sanai kalau tak silap. Tak ada topik cerita lagu tu. Tok Guru Haji Ahmad apa tadi? Tok Guru Haji Ahmad Hasan. Tok Haji Muhammad Nur tadi. Nah. Tok Haji Muhammad Nur ni dengan Tok Guru Haji Mak Pauh. Tok Haji Ahmad Pauh ke Tok Haji Muhammad Nur. Tok Haji Ahmad Pauh ni bawa tulisan tu, bawa pergi jumpa pada Pak Tih Mat Hasan Kampung Sanai. Bila gitu maka tatak kalau kelihatan atasnya atas risalah. Siapa hak kelihatan tu pakai bagi kelihatan oleh setengah talabah. Antara lain setengah talabah tu Tok Guru Haji Mak Pauh tadi dah. Kemudian Tok Haji Mak Pauh ni dia bawa kepada Pak Tih Mat Hasan. Pak Tih Mat Hasan Kampung Sana. Kampung Sana deh. Dia bawa pergi. Maka tak kala kelihatan atas risalah yang kecil itu. Risalah kecil itulah bakurahnya. Kalau kita doa ajalah ni minta bersirah dah ni. Syarah dia dah. Kelihatan oleh siapa? Oleh setengah-setengah talabah. Antara lain Tok Guru Haji Mak Pauh benda jelapai dengan Haji Pak Tih Mat Hasan Kampung Sana. Tatak kalau tu membahah ia setengah talabah daripada ini dari kerana tuturan risalah. Duk bahaskan apa? Duk bahasnya kerana tuturan risalah tu dah. Yani ibarat dalam risalah bakurah tu. Itu mana? Tuturan artinya ibarat. Ibarat dalam risalah tu tak sama dengan kitab-kitab dulu. Tengok. Tak kalau bahas daripada ibarat tu, maka datanglah atas risalah tu oleh i'tiraq. Tu i'tiraq tu pakai bagi datang. Maka datanglah atas risalah bakurah tu oleh i'tiraq, oleh bangkangan. Arada i'tiraq tak nak arada lintangan, bangkangan. Bangkang dah. Wano cakap ini. Bangkang pada pihak mana? Pada pihak menyalahi tuturan tadi tu. Tuturan risalah tadi tu. Pada pihak menyalahi tuturan tu akan tuturan cakapan ibarat kitab-kitab Melayu yang dahulu. Tak sama weh dengan kitab Melayu hak dulu-dulu. Tu. Lebih-lebih lagi pada bahas sifat ma'ani. Dalam bahas sifat ma'ani tu kitab-kitab lain, gitulah. Wak mari dengan takluk sifat tu dah. Kudrat berkuasa, iradat menentu, ilmu mengetahui, selalu dah. Oleh Syekh pada nya letak poh habis.
Pekuasa, penentu, pelihak, perkata. Nah, apa hidup bahas pula lah ni? Mana ada gitu. Nah, tu pengetahuan tu ada. Yang peng kena tambah an belakang. Tak ada kira lah apa ke peng, peper ke. Nah, yang pentingnya nak jadi nak makna dia tu wujudi. Nah, wujudiah. Kerana Syekh pada ni nak orang panggil apa? Hak kita baca ke Arab tu faham Melayunya lagu mana gitu. We hampir dekat dengan hak faham dengan hak Arab faham tu dalam bahasa Melayu kita. Jadi kerana sepiknya bahasa Melayu tak ada hal lah. Dikul ibarah, sepik ibarat. Tak ada kita nak kata mana ada dalam kamu dewa pekuasa. Nah, hak adanya kekuasaan. Nah, berkuasa. Gimana ada? Kuasa. Pekuasa ada tak ada? Pengkuasa ada. Penguasa ada. Penguasa ada. Ya kira dah kamu dewa pula dah ya nak kira bahasa kita sendiri tu orang panggil tak kemah jadi awal lagi. Duk rojok banyak bahasa perkataan rojok. Nah. Tu. Jadi kalau tak ada lah kamu dewa, kita mengada lah. Apa masalahnya? Kata ni. Kalau tak ada we pekuasa, we ada sekali buat dia. Pekuasa, nak buat mana? Tu. Payah bahas pula. Kalau penentu, di kita tu bukan dengan mana sifat tu. Nah, siapa hak penentu ni? Malam ni nak jadi main bola kita ni. Penentunya YB ni kena kau tuai dia sendiri dah tu tubuh dia di zat di bukan kena kau sifat dah ya penentu penonton nak kata sepiknya bahasa kita tu nah ndanya nak buat kira lagu tu nak buat kiranya orang panggil Arab sebut kudrat hak Ahlus Sunnah faham tu berkuasa ke pekuasa. Kalau berkuasa Mu'tazilah pun kata Tuhan berkuasa ke? Allahu qadirun bi qudratihi hiya zatuhu. Allah Ta'ala berkuasa zatnya, dengan kuasanya itu ialah zatnya. Kalau nak jadi lebih kita daripada Mu'tazilah, jadi tidak Mu'tazilah tu maknanya ada mabda' puca bagi kuasa tu. Apa? Tu orang panggil berkuasa tu. Kudrat tu. Tu lagu tu. Benda hak zaid ala zat. Nah, benda hak asing daripada zat. Tapi dia tak boleh pisah dengan zat kerana dia sifat. Gitu. Jadi bila tak kala manusia ada risalah tu, kelihatanlah atasnya risalah oleh setengah-setengah talabah tadi tu siapa? Haji Mak Hassan. Potih Mak Hassan kapus sana dengan Tok Guru Haji Mak Pauh jenda jelapat membahas-bahas ia setengah talabah dari kerana tuturannya risalah. Tak kalau membahas tu maka datanglah atasnya ini risalah ni iktirak bakangan pada pihak mana? Pada pihak menyalahi nyonya tuturan risalah ni akan tuturan akan ibarat cakapan kitab-kitab Melayu yang dahulu-dahulu. Kitab-kitab Melayu dulu gitulah. Berkuasa, melihat, mendengar, berkata-kata. Itu. Jadi kita ni tak sama, tak sama. Perkata, pelihat. Buat nganjing mula ni, petak dia. Tak ke bahasa Inggeris, talking petak je, petak. Buat menganjing, la ilaha illallah. Tengok orang lain ni biasa tu buat menganjing itu. Ada atas hormat apa dah ya, ketutup gurunya. Tu iktirak tadi, bangkangan tadi tu. Semua ke? Tak. Pada beberapa tempat. Ada beberapa tempat lah. Antara lainnya pak sifat ma'ani tadi. Nah. Kemudiannya orang panggil cakap apa dia tu? Tuhan tu ialah tupanan. Lain lah tu. Tak ada orang cakap lagi tu ni. Habis. Maka tak kala lagu tu. Maka tak kala lagu tu juga. Maka hamba hurai mana terang syarah baginya. Tu bagi setengah-setengah talabah. Ya bukan duk tulis kitab tabsirah lagi tu. Hurai. Tok guru mana cakap gini. Pada yang pun syarah.
Gini. Hurai dengan mulut itu lah, tak ada tulis kitab gini, tak ada tulis syarah lagi tu. Maka hamba pun hurai baginya, bagi setengah-setengah talabah. Pada nya hurai dah kepada Tok Haji Mak Pauh benar jelapan. Nak potih mak hasil kapus sana tadi tu hurai dah dengan secara lisan maknanya. Tuh. Hurai baginya bagi setengah-setengah talabah tu akan demikian itu tuturan. Tuh hurai-hurai bagi demikian itu tuturan cakapan yang menyalahi itu, yang zahirnya menyalahi itu. Gitulah. Zahir je menyalahi. Tuh. Tu zahir tu menyalahinya, batinnya tidak duk menyalahi sekali. Morak ulama dulu pun sama macam Syekh pada enak juga. Cumanya kita tanggung kata ulama dulu tu dia tak terjemah dengan lengkap. Bohpa tu sebab apa? Sebab rayah dalam ilmu tauhid ni sehabis-habis seorang tu jangan jadi terkumpul ya. Sebab orang engkar berkuasa Allah tu kumpul. Ada pun orang engkar berkuasa Allah tu tak kumpul. Gitulah. Tu. Jadi maka hamba huraikan, hamba terangkan baginya bagi setengah-setengah labah tu, setengah talabah tu akan demikian tuturan, akan demikian itu ibarat mana yang menyalahi itu, mana hak tak serupa dengan tuturan hak dulu. Tu seperti 7 sifat makni itu diterjemahkan dengan makna ismi sengerti. Bohpa sebut itu susah salah. Tu. Ada robek ni. Satu, angka 1 menyalahi itu hak dia tidak serupa tuturan yang dahulu seperti 7 sifat ma'ani diterjemahkan dengan makna ismi bubuh po. Sebab apa? Sebab apa? Tak ada tulis sebab apa. Sebab apa kan lagi. Sebab apa? Sebab tu sifat wujudiyah dan sifat dan ta'alluq tidak bubuh po masalah 7. Apa aku tobek ni? Tak reti pula nak baca 7 isim masdar lagu lain, tidak isim masdar lagu lain. Apa aku tu ni? Tak baca maknanya ginilah. Sebagaimana hak disebut lagi Syargawi Hudi tu dia kata, sya'a indal mutakallimin isti'malus sifat bi ma'nal ismi dunal masdari. Begitu ya. Dhabit yang budak-budak tu gitulah. Pakai tulis ya, asal bunyi mulut tu guru tak tahu gapo pun. Tu ta'alluq tidak berapa masalah 7 isim masdar lagu lain, tidak isim masdar lagu lain. Intah habis itu. Gapo tak tahu aku dhabit. Ya soal dhabit tu dhabit yang budak-budak. Artinya kan sya'a indal mutakallimin maknanya masyhur di sisi ulama-ulama kalam isti'malus sifat, menggunakan makna sifat. Yang ni sifat sini kena ke sifat makni. Kita kata sifat maqama bil mausuf tu orang panggil makna umum, barang hak reti dia mausuf. Tu macam salbiyah reti di mausuf ke? Nafsiyah pun reti di mausuf, tapi hak ada ngerti di zat tu di mausuf tu nafsiyah salbiyah tu tak ada di diri mausuf tu. Hak maqama bizat tu hak mana? Sifat ma'ani tu lah. Jadi sifat ma'ani tu masyhur di sisi ulama mutakalliminya bi ma'nal ismi dunal masdar, dengan makna isim masdar, bukan dengan makna masdar. Gitu. Walaupun binaan dia tu binaan masdar. Binaan tu binaan kelimah tu binaan masdar lah tu ni. Arada yuridu iradatan. Tu orang panggil masdar.
Tapi walaupun perkataan itu perkataan masdar, makna hak dikehendaki di sisi ulama mutakallimin masyhurnya dengan makna isim masdar. Tu makna ismi dunal masdari. Nama bagi satu benda lah gitulah. Nah. Jadi kalau masdar tu hijau. Nah. Haddah dia tu. Tak ada benda. Tak menunjuk di atas diri benda. Gitu. Jadi nak nampak benda tu ada, maka diletakkan pa tu lah. Jadi kerana itulah pada akhirnya menerangkan, menghuraikan baginya, bagi setengah-setengah talabah, akan demikian itu tuturan mana? Yang menyalahi, hak tak serupa dengan tuturan yang terdapat dalam kitab-kitab Melayu-Melayu dulu. Dan menyatakan yang atah pada kata hurai. Atah situ tu. Tuh. Atah pada kata hurai. Ini maka hamba menyatakan pula. Hurai dah, terang dah, wi nyata, wi jelas pula. Akan kehendak tuturan risalah ni. Tu murak nak kok mana? Tadi orang panggil nak hurai ke orang panggil beza tuturan dulu dengan tuturan lain ni. Kemudian pula menyata pula, jelas pula, murak cakap gini tu nak kok mana? Gitu kan. Tu. Dan wajah ubahannya ni atas pada kata kehendak. Atas pada kata kehendaknya. Yang ni maka hamba menyatakan wajah jalan ubahnya. Tu. Ubahnya hamba. Begitu. Tu tak tu. Wajah ubahnya hamba. Dah ambil lu hamba. Kalau kira kan wajah ubahnya tuturai lah. Nah. Tapi marji' dhamma mula tulis pi tu dia hamba, lepas tu pi pula dia. Dan wajah ubahnya hamba. Boleh gak? Sah gak tu? Hamba ubah gak ni wajah jalan kat mana? Boleh gak? Dan wajah ubahnya tuturai risalah hamba. Boleh gak? Itulah, boleh terbenar belaka tu. Ngaji mula. Dan wajah ubahnya hamba ubah. Hamba hak berubah kan. Wajah ubahnya hamba. Ada wajah ubahnya hamba ini wajah ubahnya tuturan risalah hamba. Gitu lah. Kok mana wajah ubah? Syekh pada tu ya syarah dah sebenarnya. Dengan secara lisan lah ni. Bila orang panggil hamba yang ni pada nya hurai dah, nyata dah, terang ke murak cakapan, wajah jalannya ubah. Maka terpaksalah nak tak nak, mau tak mau, terpaksalah atasnya, atas setengah-setengah talabah membenarkan. Apa membenar? Mana menghukum kena. Menghukum betul. Kena dah tutup gue. Betul dah tu. Mana gitu. Tak boleh nak jawab apa lah. Oh kena. Dah. Tu kalau tidak duk pening pas kebila. Ngaji kudrat iradat ilmu hayat sama asal kalam, berkuasa mendengar, melihat, mengetahui. Kaji wahdaniyah esa pada segala sifat. Mana Tuhan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan banyak, tapi sesekara. Satu kudrat, satu berkuasa. Duk pening situ, satu berkuasa, lemah benar tu. Satu ilmu, satu yang mengetahui. Kita banyak enggak mengetahui ni. Duk pening situ. Padahal duk satu tu bukan mengetahui, pengetahuan. Mengetahui tu banyak. Hak satu tu berkuasa tu banyak. Hak satu tu menentu tu banyak. Hak satu tu berkata-kata tu banyak. Kesenang lagu tu. Tak ada kena pening lah. Kalau tidak ada pening, bila pada syekh pada tu menyata jelas hurai habis maka terpaksalah, mau tak mau, terpaksalah atasnya setengah-setengah talabah tu membenarkan, mana menghukum kena, menghukum betul maknanya. Betul apa? Akan ubahannya. Mana membenarkan ubahan-ubahan, mana menghukum kena, menghukum betul akan ubahan-ubahannya. Ubahan macam gitu. Ubahan yang tersebut. Sebab dua tu awak mari sebelum dah.
Dia bukan ubahan-ubahan. Nah, han tu sekali je. Hak banyak kalinya ubah tu. Jadi ubah-ubahan yang tersebut. Nah, tu lagu tu. Bahasa Melayu Syekh pada ni jangan. Nah, ubah tu hak banyaknya han tu sekali ya. Mana ubah banyak? Banyak ya ubah tu. Nah, sifat ma'ani saja 7 dah. Nah, hak lain lagi ada lagi dia bercakap tu. Nah, tak sama dengan kitab-kitab dulu. Jadi hak ubah tu hak mana hak banyak? Han kau ubah. Ubah tu hak banyak. Jadi sebab tu dia ganda tu lepas ubah bukan lepas han. Kita duk baca ubahan-ubahan. Tak kena ubah-ubahan yang tersebut. Ada lagu tu. Tu tengok. Jadi Syekh pada ni memang orang panggil mudakik lah, halusi, orang cermat. Jadi bukan kata hak orang dulu tu kita kena hukum dengan salah, bukan. Nah, hukum kena betul hak Syekh pada ni bukan dengan makna kita hukum salah pula ulama-ulama yang terdahulu. Nah, tu dah. Apa tu? Kita tanggung nanti dia kau surat berapa dulu dah? Kau surat 20 dah. Syekh pada pun dia tanggung atas baik tu. Atas comel lah ya. Nah, kita tanggunglah atas wajah. Tu murak orang dulu pun supaya hak kehendak oleh Syekh pada juga. Pas dia cakap lagu tu orang panggil tasammuh bil ibarah. Bapa tu pula kerana royah dalam ilmu tauhid ni sehabis-habis tinggi orang panggilnya, sehabis-habis tak ada orang panggil tak ada arah lah. Supaya umat ni tak jatuh dalam kufur. Artinya kalau terjemuh dengan berkuasa, umat ni etika Allah berkuasa gitu. Mukmin dah, muslim dah. Dia tak tahu berkuasa, kuasa, kekuasaan. Beza mana hak tu tak ada apa dah tu. Hak tu orang panggil masuk dalam rawang mik dah tu, duk bahar-bahar lagu tu. Nah. Tu sebab tu Mu'tazilah sekalipun tak kufur dia. Dia engkar berkuasa. Dia tak kufur. Sebab dia kata Tuhan berkuasa. Tapi berkuasa dengan kuasanya tu zat. Tak kufur, hanya fasik je. Orang awam dia tak tahu berkuasa kau dia tahu Tuhan kuasa dah ni. Kuasa Tuhan. Habis dah tu, senyap situ bah. Mukmin dah dia tu. Tu lagu tu ya. Dia tanggung. Tapi bagi orang yang nak halusi, kefahaman ulama dulu tentang sifat-sifat Tuhan ma'ani ni terutamanya, adakah Tuhan berkuasa dengan berkuasa? Pening lagu tu. Cakap apa tu jadi belik dia panggil. Tuhan zat yang maha berkuasa dengan berkuasanya. Kepening lagu tu. Tu. Jadi orang panggil lebih tepatnya Allah Ta'ala zat yang maha berkuasa dengan bersepakai di zatnya sifat berkuasa. Kan kemah lagu tu. Jadi berkuasa tu banyak-banyak. Jadi sebab tu kudrat tu boleh terjemuh 3. Semua sifat ma'ani boleh terjemuh 3, melainkan hayat saja 2. Mana? Perhidup, hidup. Gitu ya. Dia tak ada ta'aluk. Dia ada orang panggil makna sifat, makna samarah. Lain pada tu makna 3 lah ke. Sifat, makna samarah, makna ta'aluk. Kudrat makna sifat, berkuasa. Kudrat makna samarah, kuasa. Kudrat makna ta'aluk, berkuasa. Kalau lain tu. Hak mana hak duk bahas wahdaniyah tu? Tu berkuasa tu. Bukan kekuasaan atau berkuasa. Nyanyi kalau ya berkuasa tu lemah benar tu tu. Habis. Dan jikalau ni ghayah. Tu ghayah pada kata apa? Ghayah pada kata membenar ataupun ghayah pada kata terpaksa di situ. Tubuh situ. Ghayah pada kata terpaksa. Terpaksa tu. Mau tak mau kena juga. Menghukum dengan kena dengan betul. Gapo hak Syekh pada hurai, jelaskan, syarahkan, nyatakan. Murak cakap apa dia, wajah ubah dia. Mau tak mau kena terima. Setara mana, siapa setara mana aja. Terpaksa dari tu. Dan jikalau menyalahikan, yakni dan jikalau menyalahikan, yakni perkara yang diubah tadi tu menyalahikan akan mafhum, akan mafhum kitab-kitab yang lain sekalipun apa makna? Terpaksa menghukum betul benar ubah-ubahan tersebut. Itu maknanya sekalipun. Tengok.
Tu goyah pada kata terpaksa itu. Dan jikalau menyalahi, apa? Menyalahi. Dan jikalau perkara yang diubah tadi tu, takdir itulah. Dan jikalau perkara yang diubah oleh Syekh pada tadi tu menyalahi, tak serupa akan mafhum, bukan mantuk, mafhum. Siapa tahap tu? Kita kata tadi setakat po tu mantuk baru tu. Nah, menyalahi mantuk. Nah, benda hak ditutur dalam kitab ni berkuasa. Hak benda ditutur dalam Baqarah berkuasa. Atau apa panggil menyalahi mantuk. Ni dak bukan setakat mantuk, mafhum sekalipun. Mana mafhum? Ma fuhima minal mantuk. Makna hak difahami daripada benda hak ditutur tadi tu tak serupa hak kitab dulu faham lagu ni. Hak kitab pada pula faham lagu ni. Sekali pun lagu tu. Terpaksa menghukum betul kena gapo hak Syekh pada hurai, jelas, nyatakan. Tu tengok. Hebat Syekh pada ni. Tu. Waktu Tok Guru hak Zuk dengan Syekh pada kak. Zuk sungguh. Tak ada orang lain dah, Syekh pada nombor satu sekali. Imam bahasa Syarif Syekh pada lagi nombor satu. Tu Syekh pada lagi nombor satu. Tak ada kira ya tu. Lepas tu saya bahasa Syarif boh tak kita nak ikutlah. Tu. Habis. Bila dah puas hati dah dengan gapo hak dihurai oleh Syekh pada senyap seketika lah. Tak ada duk bakit apalah, ketika tu gegak jugalah. Maka kemudian daripada lalu bertahun-tahun. Mana berapa tahun berlalu dah. Lepas peristiwa tersebut bukan selalu dah. Lalu berapa tahun-tahun pula. Lalu bertahun-tahun. Nah, mana berapa tahun, selain berapa tahun ni tak ada ayat. Meminta ia setengah talabah tadi. Mana? Pak Tih Mak Hasan kapun sana dengan Tok Guru Haji Mak Pauh benda jelapan. Minta pula. Tak diminta dah, minta pula kat sini. Meminta ia setengah talabah pula, minta pula. Dulu minta dah suruh tulis sifat 20. Lah ni minta pula. Minta hak sekali lagi ni gapo? Minta pula bahawa hamba syarahkan risalah itu, yakni risalah Baqaratil Aman itu. Syarah takluk pada kata syarah, serta menyatakan wajah tujuan tuturan, mana tujuan yakni yang dikehendaki ibarah, mana tujuan tuturan, mana yang dikehendaki ibarah yang tersebut itu, yakni yang tersebut di dalam risalah Baqaratil Amani yang menyalahi dengan tuturan kitab-kitab yang dahulu-dahulu. Jadi takut lupa. Hak sebelum ni Syekh pada tu syarah dengan mulut ya. Tak bayarlah zaman dulu mana ada tali kesek. Gapo nak rakai ke gapo dah sini. Beberapa tahun tu lalu, beberapa tahun takutnya terlupa dah. Syekh pada syarah lagu mana. Wajah ubahnya lagu mana, huraya murak tuture, murak ibaratnya lagu mana. Takut terlupa. Maka minta sekali lagi dengan Syekh pada tulis pula syarah. Tu fulan ni enggak minta rakai, takut hilang, takut jangan hilang. Minta rakai. Zaman dulu tak ada rakam minta tulis. Jadi rakai. Kalau orang panggil tali kaset ni atau video ni sejak dalam Imam Syafi'i ada, Imam Syafi'i pun rakai kat ni. Tu biar orang panggil sipai. Apa manfaat tu berhembura walaupun dia tak ada dah. Tu. Macam Syekh pada tengok, dia tak ada dah. Tapi kita tu boleh ambil orang panggil manfaat lagi daripada ilmu dia. Mana hak dia duk tulis ni? Sama jugalah dengan video, dengan kaset, dengan CD. Tu tak ada dah. Tapi ilmu dia tu dapat manfaat lagi. Orang duk dengar dah. Video dia duk mengajar, ambil manfaat. Itu. Atau sebaik-baik manusia tu khairun nas, mereka yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Ada dalam hadis sebut. Tengok. Maka bila minta sekali lagi oleh setengah-setengah talabah, memikir hamba, yakni memikir oleh hamba. Memikir apa? Yakni memikir oleh hamba akan mintakan yang tersebut. Begitulah.
Maka memikir hamba ini, maka memikir oleh hamba akan mintakan yang tersebut. Bukan selalu beres dah. Nah, Tok Guru Haji Mak Pauh dengan Tok Guru Pak Teh Mak Hasan ni mari minta dengan Syekh pada minta tulislah Tok Guru syarah risalah ni. Nah, nyata ke wajah tu jual murak ibarah gapo semua. Nanti takut kami ni lupa pula. Bukan seterus Syekh pada yang kata beres hamba tulis tak gitu. Maka memikir tu orang mukmin tu gitu, orang cumat Tok Guru dulu yang memikir tafakkur dulu. Fakir fikir olehmu sebelum kamu masuk wak hijau. Tu apa? Fakir qabla an tatakallam. Nah, fikir dulu sebelum kamu bercakap. Fikir dulu sebelum kamu berbuat apa-apa. Maknanya fikir dulu. Tengok. Maka memikir hamba ini, maka memikir oleh hamba akan mintakan yang tersebut. Yang ni minta ke suruh tulis syarah pada risalah Baqarah tu, duk mikir tengok, molek ke tak molek. Lama mana mikir? Biber apa lama. Tidak duk sekejap dak lah. Mikir tu biber apa lama. Nah, maka bila orang panggil mikir lama-lama sikit, maka nyata jelas timbul maknanya. Maka nyata ini timbul bagi hamba. Nyata mana timbul bagi hamba oleh elok mintakan itu. Duk mikir tengok, molek juga ayat tu. Molek juga permintaan Mak Pauh ni, Mak Hasan ni, ngaji Mak Pauh ni. Dia ni. Molek juga. Tu. Kalau duk tebih syarah dah mau 2 3 4 orang tu hak tahunya. Pas orang lain jopok risalah ni ngamuk pula dah. Jadi kalau tulis ni kan kekal sampai ke bila-bila orang boleh baca. Maka merebut-rebut oleh hamba. Yang ni merebut-rebut ni makna cari peluang. Maka merebut-rebut oleh hamba mana? Cari-cari masa oleh hamba akan perluangan. Mana dia Tok Guru kesibuk nak mengajar nak murid lagi. Tu di madrasah lagi, di Masjid Haram lagi, nak mengaji lagi. Tahu dah di Mekah juga. Nah, dia hiduplah budaya mengajar ni. Dia pun mengaji dengan Tok Guru dia Said Ali Al-Maliki tu. Nah, maka merebut-rebutlah oleh hamba. Maknanya apa? Cari masa luar. Itu ni. Maka merebut-rebutlah oleh hamba akan perluangan ini cari masa luar oleh hamba. Dengan menatahkan ibarat. Dengan menatahkan ibarat. Tatah. Selik lah kita kata. Menatah mana selik? Selik. Maknanya dia buat Bismillahirrahmanirrahim. Selik. Lepas tu buat pula kurungnya selik. Itu mana menatah. Tu. Pemah tu kita tatah. Nah, tatah dengan batu mata, kok keliling. Tu tatah selik. Itu. Menselik. Tu dengan menatah kan menselikkan. Tu menselikkan ibarat risalah itu. Selik. Bismillahirrahmanirrahim. Selik. Lepas tu ketahuilah olehmu akan bahawa seerti. Selik pula kelima. Selik itulah di mana menatah. Menatahkan ibarat risalah itu, menatah tadi itu dengan macam-macam tafsir. Maksudnya dengan bagai-bagai tafsir yang ditetapkan dia bagai-bagai tafsir tadi itu. Tuh. Mana tafsir yang ditetapkan dia ni, mana tafsir yang sudah sepakat dah. Bukan orang panggil tafsir hak duk dalam kesamaran lagi. Gitu mula Tok Guru duk syarah gitu maksud dia. Dengan macam-macam tafsir yang ditetapkan dia bagai-bagai tafsir, macam-macam tafsir itu, maknanya apa? Yani hak sudah sepakat dah. Bukan kata duduk dalam kesamaran lagi. Sudah gitu dah tu ni. Tafsir hak tetap dah, hak sepakat ada ahli ulamanya. Gitu. Bukan hak sama-sama, hak tak jelas. Tu dengan surahan, dengan huraian yang jilah. Yang jilah mana yang nyata, yang terang.
Dengan surahan, surah ni maknanya hurai lah, syarah. Dengan surah, mana dengan surahan, dengan huraian, dengan syarahan yang jilah, yang terang, yang menjelaskan sifat bagi surahan tu. Surahan yang jilah, surahan yang jelas tadi tu, yang menjelaskan pula akan hati-hati empunya faham. Jadi kalau hati orang tu hak tak punya faham, mu jelaslah lagu mana, tak jelas pakai sudah dia duk pening. Kenapa macam ni? Kenapa begini? Dia duk orang panggil apa? Duk jawab kenapa? Kenapa Imam Ar-Razi cakap lagu ni? Dia duk iskar. Pelik ni Imam Ar-Razi ni, duk kritik. Duk dengar 3 jam duk kritik tu bukan gapo. Kenapa bercakap gini? Wallahil azim, mana tak boleh terima ni. Kenapa? Kenapa tu awak? Awak tak ada empunya faham. Sebab tu awak duk iskar tu. Bagi orang yang tak ada iskar, orang yang empunya faham tak ada iskar, apa jelas oleh. Tu dia duk iskar sebab apa dia tak faham. Tanakuk ni kata ni, tanakuk ni. Ni cakap lagu ni, ni cakap lagu ni. Pelik ni. Kalau kira tanakuk di mu juga. Hadis Nabi banyak tanakuk. Sahabat tanya, ayul amali afdal ya Rasulullah. Nabi jawab lagu ni. Orang lain tanya pula, ayul amali afdal ya Rasulullah. Nabi jawab lagu ni. Oi, tanakuk ni. Kenapa Rasulullah boleh cakap lagu ni? Loh. Tu hak tak faham. Bukan Rasulullah tu cakap dia tanakuk, tu tak faham. Rasulullah cakap tu pada siapa, ashkhasnya siapa, realitinya siapa, bagaimana keadaan orang tu. Dia ni sama juga Imam Ar-Razi cakap tu dalam media gapo. Ia girojuk ahli kashfi tu apa? Media gapo? Mana boleh? Kasyah-kasyah bukan rujukan ilmu. Macam mana Imamul Mutakallimi boleh sebut ahli? Hidup rojok tu bahagia gapo, bukan bahagia usuluddin, bukan bahagia hukum hakam furu' fiqh, bukan. Bahagia tajribah. Tajribah. Atas kasyah orang tu Allah Taala buka ke mana? Saya ni la ilaha illallah, saya ni tak boleh lah. La ilaha illallah memang terbaik. Apa saya nampak cahaya sangat. Terang la ilaha illallah. Tu yang buka ke dia. Dia nampak begitu. Mana boleh? Mana Quran kata itu? Mana hadis? Nak cari Quran hadis la ilaha illallah bercahaya cerah lebih pada matahari. Tak jumpa carilah. Dia tu yang buka atas dia lagu tu. Kau sebab itulah ilmu tu didapatkan dengan dua. Mana? Dengan wahyu, dengan maujud, benda maujudah. Benda maujudah ni sama ada benda hak dikesan dengan panca indera yang 5, atau dengan akal, atau dengan dipanggil apa? Mukasyafah. Itu banyaklah. Tapi dia tak dia baca Syahrul Somad Malim Bani, baca habis kritik belaka. Macam mana Ibrahim Bajuri boleh kata ni nama syaitan, dia kata. Jangan panggil kalau sakit tu itu salah satu nama daripada nama syaitan. Saya pun panggil orang tu ya akh. Ya akhmu tu bukan nama syaitan. Tu ya akhi, saudara. Benar tak? Tu akh bukan akhun, akhi. Akhuka bukan tu. Tu macam-macam lah. Jadi kadang-kadang orang tu dia tak ada punya faham, maka dia buat iskar diri dia tu iskar juga atas orang lain. Sudah. Duk sini. Tu tak boleh gitu. Kita iskar seorang kita lah. Barangkali hati-hati kita tu orang yang tidak mempunyai faham. Jadi bagi orang yang mempunyai faham adalah jelas pada hati-hati orang yang mempunyai faham atas qadar pendapat hamba lah. Tu. Atas qadar pendapat hamba ni takluk mana ni? Takluk pada kata surahan. Hamba surah tadi tu, surahan hamba tadi tu yang jilah, yang jelas tu atas qadar, atas mampu pendapat hamba, atas kemampuan hamba maknanya. Atas qadar apa hamba tahulah, makna gitulah. Atas qadar pendapat hamba makna atas qadar ilmu hamba ada lah, makna gitu. Tu tawaduk dia tu. Supaya apa tu? Ni ilak pada kata ilak ada kata ni. Ilak pada kata
Ilak pada kata meminta tadi itulah. Nah, ataupun ilak pada kata syarah ka risalah. Boleh tak? Ilak situ. Ilak situ. Tak ada tulis mula. Gitu dah. Ilak situ. Tu. Kenapa tu minta supaya syarah ke risalah tu? Gitu tak? Boleh deh. Supaya panjang diambil guna, yakni diambil manfaat dengan risalah itu, yakni Baquratil Amani. Satu ilak dia tu ilak yang pertama, dan meratai nyonya guna. Tu atas pada kata panjang. Atas pada kata panjang. Ataupun atas pada kata diambil boleh. Supaya panjang meratai nyo guna. Tak kena tu. Hak moleknya atas pada kata panjang lah. Nah, atas itu. Supaya apa lagi? Minta tulis syarah ke risalah ni. Supaya meratai nyo guna, yakni guna dengan risalah itu. Dah. Supaya orang panggil apa? Meratai umum, semua orang, tidak eksklusif lah. Hanya orang-orang hak duk rapik dengan Syekh pada jelah hak faham. Nah, orang-orang hak tak rapik, tak mengaji dengan dia, tak ada faham apa lah kalau jumpa Baqarah tu kan. Pakai gulung gitulah. Pakai letak atas almari gitu, tak nak baca gapo sebab apa? Tak faham. Gapo dia cakap tak tahu. Tu. Nah, jadi tak meratai orang panggil, tak meratai, tidak mengumumi manfaat faedah risalah tersebut. Maka tulis syarah tu supaya apa? Supaya meratai nyo guna dengan risalah itu. Gitu. Habis kemudian kata dia, dan hamba namakan dia syarah. Ataupun hamba namakan dia tatah tadi tu boleh tak? Tatah tadi tu. Sebab pada yang kata dia menatah. Jadi hamba namakan dia tatah selik teh tadi tu. Selik teh ibarat risalah Baqarah tu hamba namakan berapa? Maf'ul bagi nama Tabsiratul Adani. Hamba namakan dia akan Tabsiratul Adani, memperlataskan bagi orang-orang yang lekeh-lekeh. Orang-orang yang lekeh-lekeh pada faham maknanya bi alhani Baquratil Amani. Dengan dengung cakapan bagi kita risalah Baquratil Amani. Itu ada terjemah dah tu. Artinya arti Tabsiratul Adani bi alhani Baquratil Amani, memperlatas bagi orang-orang lekeh. Mana lekeh pada faham. Payuh nak faham itu mana lekeh. Ya cengeng sikit ni pada ni. Benda lagu tu payah nak faham ni. Bodoh tu ni. Lekeh mu ni, lekeh. Jadi ya lekeh lalu kau kan. Bagi orang-orang yang lekeh. Mana lekeh? Lekeh faham. Payuh faham. Benuk sikit. Maknanya Tabsiratul Adani memperlataskan bagi orang-orang yang benuk. Gitulah. Tu bagi orang-orang yang lekeh, mana orang-orang benuk mendapati benuk apa, lekeh ke apa? Lekeh faham tadi tu, payah faham. Benuk tadi tu benuk untuk mendapati akan tanggok-tanggokkan. Tanggok tu baca tenggok dah. Baca tenggok-tenggokkan. Menenggok molek ya ni. Tenggok. Tenggok tu makna apa? Kiyah lah. Dengung-dengung. Tu. Dengung-dengung, tenggok-tenggok. Ayah yang cakap ni cakap bahasa sana dah tu ni. Tabsiratul Adani bi alhani Baquratil Amani, memperlataskan bagi orang hak lekeh-lekeh, orang hak payah faham, orang hak benuk nak mendapati akan tenggok-tenggokkan, akan kiasan. Tu. Dan siringan-siringan cakapan Baquratil Amani. Baquratil Amani pohon kayu hak baru timbul lah. Begitu. Tu. Cakap tu tenggok molek nampak bertenggok. Naik akak orang panggil. Tenggok ni mana
terakak lah. Nah. Ya. Betul lah tu. Nah, tenggak-tenggak ni kiasan. Nah, tenggak-tenggak. Dah. Jadi Syekh pada yang cakap tu cara dengan kiah-kiah gitu. Jadi payah nak faham cara kiah-kiah. Jadi kena syarah pula barunya boleh faham. Maknanya lekehnya orang panggil kefahaman kita. Habis. Dan hamba pohon, hamba mintakan Tuhan bahawa membuka dengan dia, dengan sebab ini syarah lah, dengan tu sababiah, bahawa sababiah dia panggil. Guna membuka futuh dengan dia ini sebab ini syarah akan mata-mata hati yang terpejam dengan lalai daripada perhati iktibar dengan insaf. Itu betul-betul dan hamba pohonkan wallahu a'lam. Aku sebelah habis dah. Kita baca sikit lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Warramyu dan melontar ni li jumratil aqabati, bagi jumrah aqabah. Dah. Dulu kita ada jumrah ni ada 3 ke? Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Warramyu dan bermula melontar li jumratil aqabati, bagi jumrah aqabah bisa ba'i hasayatin, dengan 7 anak batu. Tu sebesar ibu jari tangan itulah. Orang panggil ibu jari anak batu tu. Jangan ambil batu jokong lah pelekung. Walijimari dan sabit bagi beberapa tempat jumrah as-salasi yang 3. Tu. Yang ni tempat jumrah yang 3 ni itulah jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Sabit bagi jumrah yang 3 tu kulla yaumin, pada tiap sehari, min ayyamit tasyriki, mula daripada hari-hari tasyrik. Tak kena gitu. Walil jimari as-salasi, dan sabit pada melontar jumrah yang 3 kulla yaumin, pada setiap hari, min ayyamit tasyriki, daripada beberapa hari tasyrik. Artinya pada hari tasyrik itulah orang panggil hari-hari yang disunatkan, orang panggil yang suruh melontar ke. Pada jumrah yang 3. Kullu jumratin, bermula tiap-tiap jumrah tu bisa ba'i hasayatin, dengan 7 anak batu. Pas mula bila masuk wa yadkhulu waqtur ramyi jumratil aqabati liman waqafa bi arafata, dan masuklah oleh waktu melontar pada jumrah aqabah bagi siapa? Bagi orang yang berwukuf pada Arafah. Masuk tu binis filailatin nahri, dengan separuh malam raya korban. Mana pertengahan malam hari raya korban, mana 1/2 lah. 1/2 malam hari raya korban tu masuk dah waktu nak melontar jumrah aqabah. Gitu deh. Waya beqa, dan kekalah waktu fadilatin, kekalah oleh waktu yang lebih, makna waktu yang banyak pahalanya, ila zawali, kepada gelincir matahari. Wa ikhtiyarin ni atas pada kata fadilatin, ay waya beqa waktu ikhtiyarin, dan kekalah oleh waktu ikhtiar melontar pada jumrah aqabah tu ila akhirin nahri, hingga kepada akhir hari raya korban. Wajawazin ni atas pada fadilatin lagi. Ai waya beqa waktu jawazin, dan tinggallah oleh waktu haruh melontar pada jumrah aqabah tu ila ayyamit tasyriki, kepada beberapa hari-hari tasyrik. Kama ay wazalika bayan tadi tu, dan bermula demikian itu hurai itu kainun kama, adalah ia seperti mana barang afadahu, memberi faedah lah akan dia ma barang Ibnu Hajarin, oleh Ibnu Hajar Al-Haytami fit tuhfati, dalam kitab Tuhfatil Muhtaj. Habis wa yadkhulu, dan masuklah ramyuh, masuklah oleh melontar
kulla yaumin pada tiap-tiap hari itu min ayyamit tasyriqi daripada hari-hari tasyrik bi zawali syamsi dengan gelincirnya matahari min zalikal yaumi daripada demikian itu hari. Jadi gelincir matahari itu masuklah waktu melontar pada tiap-tiap hari-hari tasyrik. Dah. Wa yustahabbu dan disunatkan fi'luhu oleh mengerjakan akan dia melontar ni aqibahu kemudian daripadanya kemudian pada zawal. Aqibahu kemudian daripada zawal. Dah. Aqibahu ni kemudian ke mana mengiringilah. Lepas zawal tu selalu dah. Itu mana aqibahu. Kemudian mana mengiringi zawal. Lepas daripada zawal tu selalu dah dia melontar. Itu orang panggil disunatkan begitu. Wa qabla salati zuhri. Jalan sungguh dia sekejap itu masa dia tu ni. Licin matahari pak. Dia pergi melontar lalu dah. Sebelum daripada semaya zuhur. Maknanya akibaz zawal wa qabla salati zuhri. Mengiringi kemudian daripada zawal dan sebelum daripada semaya waktu zuhur. Tapi kata yustahab lagu tu, sunat lagu tu kait. Malam yadhiqil waktu. Selama mana tidak sempit oleh waktu zuhur. Tu. Kalau waktu zuhur nak habis dah tak boleh lah. Wa yakhruju dan keluarlah waktu ikhtiyarihi, keluarlah oleh waktu ikhtiarnya melontar tu biwurubiha dengan tenggelamnya syams dengan matahari. Biwurubiha biwurubi syamsi. Tu wa yakhruju waktu ikhtiyarihi dan keluarlah oleh waktu ikhtiarnya melontar tu biwurubiha dengan sebab gelincirnya matahari min kulli yaumin daripada tiap-tiap hari yakni min ayyamit tasyrik lah. Min kulli yaumin min ayyamit tasyriqi. Gitu. Wa yastamiru dan berkekalanlah ar-ramyu oleh melontar tu adaan secara tunai ila akhir ayyamit tasyriqi hingga kepada hari akhir pada hari-hari tasyrik. Tu. Habis. Ke mana tu? Falahu tarku ramyin nahri wa ma ba'dahu ila akhiriha liyarmul mana tu? Liyarmul kulla qubaila ghurubi syamsihi walau fatahu ramyu yaumin jazalahu ramyuhu fil yaumil ladzi ba'dahu walau qabla zawali. Falahu maka bagi mereka itu tarkur ramyin nahri meninggalkan melontar pada hari raya Korban wa ma ba'dahu dan barang kemudian daripadanya kemudian daripada hari raya Korban ila akhiriha hingga kepada akhirnya. Sebab apa? Liyarmu supaya melontarlah oleh mereka itu al-kulla akan sekalian jamrah. Al-kulla ni nulah al-jamrah al-jimar as-salas. Jumrah-jumrah yang tiga tu. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Supaya apa? Supaya melontarlah oleh mereka itu akan sekalian jumrah tu qubaila. Sebelum sedikit ghurubi syamsihi tenggelam mataharinya. Walau fatahu dan jika sekali luputlah. Tu. Walau fatahu dan jika sekali luputlah ia. Ia mana pula tu? Ia melontar tu lah. Tak kena. Walau fatahu betul. Walau fatahu dan jika luputlah ia seorang ramyu yaumin oleh melontar pada hari tersebut jazalahu. Tu jawab bagilah. Nescaya haruslah baginya seorang ramyuhu oleh melontar akan dia jumrah fil yaumil ladzi pada hari yang ba'dahu kemudian daripada luput tadi tu. Walau qabla zawali sekalipun sebelum daripada gelincir matahari. Habis. Kemudian kata dia wa tawaful wada'u idza aradal khuruja min makkah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tak bawa lagi dia.